Majlis diteruskan dengan persembahan kumpulan Ekolestari. Kumpulan Ekolestari ditubuhkan pada Mac 2012 dan terdiri dari 6 orang ahli. Pernah menyertai Convention KIKUTM pada tahun 2012 dan merupakan projek kedua. Dengan tajuk projek W2W dalam proses kitaran semula sistem makanan, majlis mempersilakan kumpulan Ekolestari dari Pejabat Hartabena. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Kalam Bismillahirrahmanirrahim mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu hadirin dan juri yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dikasihi dan disayangi barisan panel juri, rakan-rakan KIK seperjuangan kali ini serta hadirin yang dimuliakan, izinkan kami meneruskan persembahan. Secara ringkas di layar dapat kita lihat struktur organisasi Universiti Teknologi Malaysia yang dipengerusikan oleh Naib Chancellor UTM yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Wahid bin Omar. BC UTM adalah diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. Misi pula ialah menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif demi pengkayaan khazanah negara. Pusat tanggungjawab Pejabat Hartabina diletakkan di bawah seliaan Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pembangunan. Misi Pejabat Hartabina pula adalah menyediakan fasiliti yang cemerlang dan lestari bagi memenuhi keperluan misi UTM, dan visi pula adalah menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengurusan fasiliti kampus. Kampus induk UTM Johor Bahru mempunyai keluasan sekitar 1,140 hektar. Kawasan yang berwarna biru adalah pembangunan yang telah diselenggara melebihi 30 tahun. Kawasan berwarna coklat pula adalah kawasan pembangunan baru yang telah diselenggara kurang dari 10 tahun. Manakala kawasan berwarna hijau merupakan pembangunan baru yang kurang dari 3 tahun. Paparan menunjukkan organisasi Pejabat Hartabina yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Latif bin Saleh sebagai pengarah kerja dan disokong dengan 5 bahagian utama: bahagian penyelenggaraan ubahsuai, bahagian pembangunan, bahagian pengurusan sumber manusia, bahagian kontrak dan juga bahagian perkhidmatan. Unit landscape ditempatkan dalam bahagian penyelenggaraan dan ubahsuai yang diketuai oleh Surveyor Puan Hajah Rohaya binti Yusof bersama-sama dengan 4 unit lain iaitu unit awam, electrical, mechanical dan unit ubahsuai. Ketua unit landscape pula adalah Encik Muhammad Suhaizan bin Samsudin bersama dengan kekuatan staf unit seramai 28 orang. Skop utama unit penyelenggaraan landscape ialah 1. Penyelenggaraan landscape dengan kos purata 1.7 juta setahun. Kedua, penyelenggaraan sisa domestik dengan kos purata 412,000 setahun. Ketiga, pertanian, hiasan dan ternakan dengan kos purata 187,000 setahun. Dan keempat, kerja-kerja naik taraf landscape baru serta menyediakan kemudahan rekreasi. Objektif unit landscape adalah menyediakan persekitaran kampus yang bersih, lestari, menarik dan kondusif bagi melibatkan seperti mana inventory unit sedia ada. Pencapaian unit landscape pernah menjadi johan pertandingan landscape peringkat kebangsaan pada tahun 2002 dan menjadi naik johan pada tahun 2005 dalam kategori yang sama. Logo dan moto kumpulan seperti yang dipaparkan. Pengertian logo kumpulan, puzzle hijau bermaksud paradigma landscape semasa. 3 anak panah berputar ialah bidang baru yang harus diterokai bersama semangat 5R. Warna biru adalah bersatu, merah berani dan kuning setia. Kumpulan Ekolestari diketuai oleh saya sendiri, Encik Zul Zazrin, yang bertugas sebagai juruteknik, Setiausaha Encik Muhammad Suryosno sebagai pembantu pertanian. Lain-lain ahli adalah Encik Saleh, Encik Ahmad Zaini, Encik Ashraf. Semuanya bertugas sebagai pekerja am
dan Encik Lajis sebagai pembantu pertanian. Biodata kumpulan telah ditubuhkan pada 15 Mac 2012, mempunyai 6 orang ahli. Perkhidmatan ahli kepada UTM sekitar 3 hingga 35 tahun perkhidmatan. Pemudah cara kami ialah Encik Muhammad Syahizam Samsudin dan ini merupakan projek kedua kumpulan. Objektif kumpulan adalah mengamalkan pengurusan landscape UTM yang lebih efektif dan produktif. Penglibatan ahli dalam projek adalah seperti mana dinyatakan dengan metrik pembagian tugas mengikut kemahiran individu. Rekod kehadiran mencatatkan 95% kehadiran ahli sepanjang projek dijalankan. Kumpulan menggunakan konsep pelaksanaan projek melalui kaedah PDCA, Carta Perbatuan Projek seperti di layar. Pemilihan tema dan masalah projek telah bermula pada Disember 2012 dan baru saja diselesaikan pada minggu ketiga bulan November 2013. Pemilihan tema adalah mengikut kaedah metrik keutamaan data. Kumpulan telah bersetuju dengan tema pengurusan pelupusan sisa domestik di kampus UTM yang lebih efisien dan lestari sebagai temanya. Keterangan tema projek dapat dilihat dengan pembahagian kriteria seperti jenis, skop, proses, hasil dan kesan-kesannya. Pengumpulan data bulanan dan tahunan seperti di paparan menunjukkan jumlah data berat sisa domestik bersamaan kos yang telah dibelanjakan oleh UTM. Graf menunjukkan data tahunan yang secara purata mengalami kenaikan pada setiap bulan dan tahun. Berikut merupakan komposisi sisa domestik yang dianggarkan berlaku dalam UTM. 47% adalah sisa makanan yang menjadi penyumbang terbesar. 15% adalah kertas. 14% plastik, manakala yang selebihnya adalah seperti mana yang dimaksudkan. Seterusnya pula, dinyatakan komposisi dan data tahunan untuk kerja-kerja penyelenggaraan landscape. Di layar, dinyatakan pula kombinasi komposisi untuk pengurusan sisa makmal yang berkaitan dengannya. Senarai 10 masalah telah dibincangkan bersama mengikut kepada kriteria pengurusan penyelenggaraan. Pemilihan masalah dilakukan dengan menggunakan kaedah metrik analisa data untuk memilih masalah yang terpenting dan mampu dilakukan oleh kumpulan. Dari 10 masalah yang dinyatakan, hanya 4 masalah yang dikira terpenting dan mampu diselesaikan. Pemilihan masalah itu juga kami kaitkan dengan menunjukkan data bilangan pekerja, kejadian dan kos yang dibelanjakan. Dapat dilihat bahawa kos mengurusi semakanan merupakan perbelanjaan tertinggi. Data pemilihan masalah secara metrik mengikut pemarkahan mendapati kos mengurusi semakanan berada di tangga teratas untuk pemilihan dan perlu diselesaikan. Dengan itu, kami bersetuju dengan memilih tajuk projek iaitu kos pelupusan sisa makanan yang tinggi. Hubung kait projek dengan visi pejabat harta-benda dikaitkan seperti mana yang dipaparkan. Dalam perancangan strategik bahagian penyelenggaraan dan ubah suai pengurusan pejabat harta-benda, ada menyatakan yang mana antara task force yang perlu diselesaikan ialah mengurus sisa makanan dengan lestari dan ianya telah dibentangkan hingga ke peringkat pengurusan tertinggi UTM. Surat permohonan kumpulan untuk menjalankan projek telah diberi kepada pihak pengurusan pejabat harta-benda dan pengurusan bersetuju dan membenarkan untuk kumpulan meneruskan projek. Apa maksud kita semula dan mengapa perlu kita semula? Telah kita ketahui secara umum melalui dengan sedikit perkongsian ilmu seperti di layar. Latar belakang masalah kami dimulakan dengan mencari lokasi penyumbang kepada sisa makanan mengikut kepada lokasi lori pengangkut sisa domestik di UTM. Hasil pemerhatian mendapati terdapat 47 pengusaha gerai makanan dan kesemuanya meletakkan sisa makanan bercampur dengan sisa pekerja lain dalam satu tempat pengumpulan sampah tanpa pengasingan. Akibat dan kesan daripada pengurusan yang tidak efisien itu akan menyumbang kepada lain-lain masalah berkaitan. Antara kesan yang dapat kumpulan nyatakan adalah rumah sampah kotor dan berbau, menjadi tempat membiarkan lalat dan nyamuk, juga menjadi penarik kehadiran haiwan-haiwan liar lain. Masalah kumpulan hadapi dapat dijelaskan lagi dengan konsep 5W1S. Apa masalahnya? Pencemaran persekitaran kampus daripada sisa makanan. Di mana ianya terjadi? Di kawasan arkid, kafeteria, laluan pengangkutan sampah basah, saliran dan tasik UTM. Kenapa ianya bermasalah?
47% digambarkan daripada sisa domestik adalah sisa makanan. Ianya menyumbang kepada kos pelupusan sebanyak RM193.950 setahun yang berpunca daripada sisa makanan yang basah dan lembap. Selain itu, sisa makanan juga boleh menyumbang kepada pencemaran dan jangkitan penyakit berkaitan. Bila ianya terjadi? Sepanjang tahun semasa semester pengadian. Siapa yang terlibat? Pengguna dan pengusaha akid, staf pejabat harta bina, kontraktor pelaksanaan dan warga UTM. Bagaimana ianya terjadi? Sisa makanan yang banyak adalah berpunca daripada hasil lebihan makanan pengunjung pelanggan, sisa buangan makanan dari aktiviti dapur dan juga jamuan yang dianjurkan oleh kelab-kelab persatuan. Semua sisa-sisa ini akan diangkut dan dibuang ke tapak pelupusan SWM oleh kontraktor dilantik yang akan memberi kos yang tinggi. Rentetan daripada itu, bahagian penyelenggaraan dan ubahsuai PHB telah meletakkan indikator melalui KPI BPU yang menetapkan bahawa perlunya melaksana dan menguruskan 20% sisa yang terhasil. Daripada data 2012, sebanyak 3353.1 tan sisa terhasil. 47% adalah sisa makanan bersamaan 1576.1 tan. Pengurangan 20% oleh bahagian penyelenggaraan bersamaan 670.7 tan. Kumpulan merancang untuk menurunkan 5% sisa terhasil dengan kemampuan ahli dan meletakkan sasaran pengurangan 10% sisa makanan dihasilkan. Mengapa sasaran kumpulan 10%? Satu, atas kemampuan dan keupayaan ahli. Yang kedua, pengurangan menyeluruh akan melibatkan pelbagai punca dan memakan masa yang panjang. Ketiga, keyakinan kumpulan untuk menurunkan satu punca utama. Yang keempat, berdasarkan kepada prestasi kerja unit sedia ada. Yang kelima, pihak pengurusan bersetuju dengan 5% pengurangan sisa terhasil semasa persembahan kepada pengurusan. Di paparan dinyatakan komposisi sisa makanan di akid UTM, di mana tulang-tulang dari sisa makanan berjumlah 31%, nasi dan sayuran hampir 26% dan selebihnya plastik dan air licik. Gambaran isi kawah 1 dilaksanakan secara brainstorming dengan mengambil kira faktor bahan, manusia, mesin, faktor persekitaran dan juga kaedah. Verifikasi punca-punca mungkin, faktor bahan, sisa dapur, sisa meja, sisa bahan minuman, sisa jamuan, masakan, tidak habis dijual dan sisa cucian kesemuanya diterima sebagai faktor. Verifikasi punca-punca mungkin, faktor manusia adalah tidak diterima. Verifikasi punca-punca mungkin, faktor mesin, peralatan adalah ditolak. Verifikasi punca-punca mungkin, faktor persekitaran, punca dari kehidupan mikrob dan lipas juga ditolak. Verifikasi punca-punca mungkin, faktor kaedah juga tidak diterima. Isi kawah 2, selepas verifikasi menunjukkan faktor bahan adalah punca-punca untuk menyumbang pencemaran persekitaran kampus dari sisa makanan. Ahli-ahli kumpulan telah mengambil dan mengumpul data yang diperlukan sepanjang projek bermula. Data-data tersebut digambarkan dalam jadual pengumpulan data awal. Pengumpulan data-data itu juga diterjemahkan dalam menentukan peratusan masalah terkumpul. Data-data awal yang diperolehi dimasukkan pula dalam membentuk Pareto awal bersama dengan sasaran kumpulan. Hadirin yang dihormati, dengan ini kumpulan telah memilih konsep penyelesaian untuk projek ini dengan cara W2W, iaitu waste to wealth. Ini adalah berdasarkan kepada keupayaan semasa ahli kumpulan mengikut sasaran yang dirancangkan. Cadangan penyelesaian melalui teknik raja pokok dinyatakan seperti di gambaran. Bermula dengan masalah yang dipilih, strategi penyelesaian, mencari punca utama, seterusnya cadangan penyelesaian. Terdapat 6 cadangan penyelesaian yang ditentukan. Hanya 2 yang dipilih untuk dilaksanakan, iaitu hasilkan baja kompos dan juga hasilkan makanan ternakan. Gambaran menunjukkan bagaimana sisa makanan terhasil dan akibatnya.
Hubung kait punca dapat kami jelaskan di mana semasa proses penyediaan makanan hingga proses pembersihan dapat diketahui terhasilnya sisa-sisa yang telah dikategorikan seperti sebelum ini. Pelaksanaan uji cuba tindakan 1 melalui kaedah 5W1H. Apa programnya? Program uji cuba pembuatan baja kompos. Siapa yang menjalankannya? Encik Lajis dan Encik Ashraf. Bilakah ia dilaksanakan? Bermula pada 15 Mei 30 Jun 2013, Di manakah ia dilaksanakan? pengambilan sisa makanan diakid dan dibawa ke dusun UTM. Kenapa dilaksanakan di dusun? Bahan dan kelengkapan tersedia dan mudah diperoleh di sana. Dan bagaimana ianya diproses? Pengkomposan secara semula jadi iaitu tanam dan timbus beserta semburan bahan probiotik. Gambaran proses uji cuba tindakan 1. Sisa makanan yang diambil dibawa ke dusun dan dikompos secara konvensional beserta semburan probiotik. Kaedah ini menyumbang kepada kehadiran haiwan liar dan kehadiran haiwan ini memberi kesan pada persekitaran sekeliling. Dengan ini tindakan 1 ditolak. Pelaksanaan uji cuba tindakan 2 melalui kaedah 5W1H. Apa programnya? Program menghasilkan dedak untuk ternakan dari sisa makanan. Siapa yang menjalankannya? Encik Saleh dan Encik Ahmad Zaini. Bila ianya dilaksanakan? Bermula pada 1 Jun hingga 30 Ogos 2013. Di mana ianya dilaksanakan? Pengambilan sisa makanan diakid dan dibawa ke dusun UTM. Kenapa dilaksanakan di dusun? Bahan dan kelengkapan tersedia dan mudah diperolehi di sana. Bagaimana ia diproses? Penggunaan mesin pengisar bersama bahan-bahan tambahan yang telah disediakan. Gambaran proses uji cuba tindakan 2. Sisa makanan yang diperoleh akan ditimbang, diasingkan, bahan organik dan bukan organik secara manual. Sisa-sisa yang diasingkan akan digaul bersama hampas kelapa dan akan dikisar. Berlaku fermentasi semasa proses dan seterusnya pelet yang dihasilkan dicampur lagi dengan bahan formula lain seperti kepala ikan bilis dan dikisar semula. Pelet kedua yang terhasil akan dikeringkan sebelum diberi kepada ternakan seperti puyuh, ayam itik dan ternakan lain. Dengan keupayaan dan kemampuan ini, maka tindakan 2 diterima. Pelbagai masalah yang dihadapi semasa menjalankan projek dapat kumpulan atasi bersama. Proses kita semula, sisa makanan kepada makanan ternakan dinyatakan mengikut SOP seperti dijelaskan di layar. Pengumpulan data selepas projek dinyatakan seperti dalam jadual. Kumpulan tidak dapat memperoleh data diperlukan pada bulan Julai dan Ogos kerana berlakunya cuti semester pengajian dan juga bertindih pada bulan Ramadan serta cuti perayaan Aidilfitri. Data diambil semula pada bulan September. Pareto selepas diuji cuba mendapati 80% sisa dapur tidak dapat diselesaikan kerana terdapat bahan yang tidak sesuai untuk dijadikan dedak dan makanan ternakan. Pareto berbandingan dapat dilihat dengan pencapaian 82%, sisa makanan berjaya diuruskan dengan baik melalui konsep W2W di mana penghasilan makanan ternakan terjadi. Semakan dapat mendapati kesan pencemaran dapat dihindari dari yang berpunca dari sisa makanan. Data pemerhati dapat selepas projek diambil. Selain itu, dedak yang dihasil juga sedang diuji di makmal untuk menentukan nutrien yang terkandung. Dengan lebih terperinci, projek ini juga menarik minat 3 orang pelajar dalam pengajian master dan PhD untuk meluaskan lagi kajian mereka seterusnya. Tindakan penyeragaman telah dilakukan kepada pihak pengurusan pejabat terminal dan ia telah mendapat perhatian dan tindakan susulan. Faedah ketara 1 yang diperolehi didapati penurunan graf sisa domestik sehingga bulan Oktober pada 2013. Peratusan menurun sebanyak 34.78% bersamaan penyematan ringgit Malaysia 12,000. Faedah ketara 2, pengeluaran makanan ternakan baru sebanyak 2 tan bersamaan ringgit Malaysia 3,600. Faedah ketara 3, projek telah mendapat peruntukan daripada penyelidikan universiti sebanyak ringgit Malaysia 100,000. Faedah ketara 4, membuka peluang untuk 2 jawatan baru bagi menjalankan kerja-kerja memproses secara berterusan. Lain-lain faedah tidak ketara adalah seperti di paparan. Pemudahacara telah menilai setiap ahli yang terlibat dan secara keseluruhannya berlaku peningkatan dalam mempraktikkan aktiviti KIK semasa persembahan. Carta radar menunjukkan kemajuan sebelum dan peningkatan selepas projek sepanjang tempoh dilaksanakan. Di atas dahan burung tempua
melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tahniah kumpulan Ekolestari. Kumpulan ni tahun lepas masuk. Tahun lepas masuk tapi kita buat mesin untuk pengasingan. Kita sambungkan lagi untuk menghasilkan daripada Kita buat baja cecair ke tu tak silap ni? Ya. baju. Kumpulan yang sama tahun ni buat pellet. Pilot makanan daripada sisa makanan. Cuma bila buat laporan ni kami bincang sebenarnya. Kami baca tema pengurusan pelurusan sisa domestik di kampus UTM. Bila kami tengok projek sebenar, rupanya kos mengurus sisa makanan yang tinggi. Tapi bila kita memberi definasi, dia tak definasi kepada kos. Definasi yang kita berikan adalah definasi mengenai pencemaran. Macam mana itu boleh berlaku? Sebab masalah kita ialah kos mengurus sisa makanan yang tinggi. 100,000, 400,000 lebih ya. Setahun 193,000 Betul kan? Betul. Okey. Itu tajuk kita, kos mengurus sisa makanan yang tinggi. Tapi bila kita memberi definisi, kita tak cerita pasal kos, kita cerita pasal pencemaran. Sasaran yang kita buat pula bukan sasaran pada kos, tapi sasaran pada berat. Kenapa tak sasarkan pada kos? Dan kenapa definisi kita juga tidak bercakap mengenai kos, tapi cakap mengenai pencemaran? Sedangkan tajuk kita, kos mengurus sisa makanan yang tinggi tajuk. Okey. Terima kasih Pak Bu. Pada permulaannya, tema tu memang adalah mengurus sisa domestik. Kaitan berat sisa makanan tu adalah menyumbang kepada kos. Kerana berat sampah yang dibawa keluar ke tapak pelurusan sampah di Selong dikenakan cas kepada berat sampah yang dibawa masuk. Okay. Jadi itu kaitannya lah. Itu Pak Bu setujulah. Tapi kalau eloknya, kalau kita buat definasikan terus pada kos. Kita ada data mengenai berat dan dalam waktu yang sama data berat juga berapa kos sebenarnya pada berat tu. Jadi bila kita bagi definisi kos, sebut pasal ringgit RM. Jangan sebut pasal berat. Okey. Gitu. Satu lagi pun sasaran kita juga pada kos. Sasaran tidak pada kos tapi pada berat. Jadi sasaran juga mesti pada duit juga. Jadi yang semasa kami buat tu memang berat tu memang menyumbang kepada duit juga tu. Itulah, tapi dalam bunyi-bunyi dia tu dia cakap pasal berat banyaknya. Dia tak cakap pasal data duit. kita memang pada berat. Kos dia ada satu kos saja. Berapa tan yang keluar dikalikan dengan satu kos. Kena terangkan dengan jelas. Baik Pak Bu. Okey. 5% sahaja. Sebab saya tengok ni 20% untuk sisa 20% sasaran pejabat. Okey. Kemudian kumpulan merancang untuk turunkan 5% sisa 5%. domestik keseluruhan. Sebenarnya kumpulan telah kos sebut pasal ringgit RM. Jangan sebut pasal berat. Okey. Gitu. Satu lagi pun sasaran kita juga pada kos. Sasaran tidak pada kos tapi pada berat. Jadi sasaran juga mesti pada duit juga. Okay. Jadi yang semasa kami buat tu memang berat tu memang menyumbang kepada duit juga tu. Itulah, tapi dalam bunyi-bunyi dia tu dia cakap pasal berat banyaknya.
Ada tak cakap So, pasal data duit? kita memang pada berat. Kos dia ada satu kos saja. Berapa tan yang keluar dikalikan dengan satu kos. Kena terangkan dengan jelas. Baik Pak. Okey. 5% sahaja. Sebab saya tengok ni 20% untuk sisa 20% sasaran pejabat. okey. Kemudian kumpulan merancang untuk turunkan 5% sisa 5%. domestik keseluruhan. Sebenarnya kumpulan telah menjimatkan kos berapa banyak sebenarnya? Lebih kurang 12,000. 12,000 12,000. Daripada 193,000 Ya saya. belanja tahunan Ya saya. Okey. Itu yang termampu Yang untuk termampu kumpulan. setakat ni Ya, okey. Molek dapat baja, dapat kurangkan, kalau dapat pertingkatkan lagi. Ya saya. Sebab saya nampak ada kata nak bentuk 2 lagi stesen InsyaAllah. Kalau dalam laporan ni kan, Ya saya. stesen ni nak buat benda yang sama juga. Hampir sama juga. Hampir sama juga. Ha. Geng kita juga akan dipecahkan nanti ke? Ataupun ada Kemungkinan geng lain? geng yang sama. Geng yang sama. Yang sama. Okey. Untuk saya di sini ada kawan nak menyoal. Terima kasih. Assalamualaikum, kumpulan Eko Lestari ya. Assalamualaikum. Tahniah tuan. Terima kasih. Kumpulan awak ni ahli yang paling sikit. Kepalanya. Ini je yang termampu. Okey lah tu, ada juga kepala. Kalau tak ada susah juga. Itulah. Dapat mesej Pak Abu tadi? Dapat. Dapat Sampai. Saya dalam perkataan lain dia kena konsisten lah. Ya saya. Kalau kita kos je. Kalau kita berat daripada awal sampai akhir Berat je. berat aja. Okey. Tak boleh dia kejap kos kejap berat. Apa saya nak tanya terlupa dah Okey. Apa pun tahniah kumpulan ni. Saya tengok dia punya tu memang menurun Dia punya kos pula. Graf penurunan. Berat lah. Ya saya. Memang menurun Ya saya. Cuma di sini tidak ada data bulanan. Apa ni, Data bulanan peringkat awal ada kita nyatakan. peringkat awal. Sebab saya tengok dia punya trend tu memang menurun daripada 2012 dan 2013. Kecuali ada beberapa bulan pada 2013 tu dia naik sikit. Ya saya. Betul. Naik pada kalau sekejap Dia ada graf garis yang ada 3 tahun punya trend 2011, 12 dan 2013. Projek awak mula Disember 2012 kan? Betul? Bermula Januari 2012 tu sekitar kita cari maklumat lagi lah. Januari 2000? Januari 2013 dan 2013. Okeylah, lebih kurang lah tu. Yang naik pada bulan 9 tu adalah permulaan semester baru. Permulaan semester baru. Sebab saya nampak daripada 2012 dan 2013 tu kan? Saya. Kalau awak tengok daripada Januari tu memang dah ada trend penurunan lah. Ya saya. Tak tahu adakah disebabkan oleh awak punya projek ke ataupun disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kat sini yang kami keliru kan. Ya saya. Okay, Assalamualaikum kumpulan Eko Lestari. Assalamualaikum. Cuma saya nak beritahu satu pemerhatian saya mengenai Raja Ishikawa. Okay, Raja Ishikawa dalam proses tu mungkin ada Ishikawa 1, 2 dan mungkin 3 dan 4 kan. Tapi penyataan masalah dekat kepala ikan tu walaupun 1, 2, 3, 4 penyataan dia semua mesti sama. Okey, jadi yang saya tengok kumpulan ni Ishikawa 1 kos dekat kepala dia penyataan masalah tu kos pelupusan sisa makanan yang tinggi. Tapi kemudian di Ishikawa 2
pencemaran persekitaran kampus daripada sisa makanan. Jadi yang tu mesti dibetulkan ya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.